So Jaja berniaga pasar malam dengan kakak. Balik sekolah, niaga pasar malam sampai pukul 10 malam baru tutup kedai. And then pagi esok Jaja pergi sekolah lagi. Jaja daripada budak lagi memang aku yang nak jadi macam-macam Jaja letak, macam Jaja ada tulis. Jaja setiap kali Jaja nak apa Jaja tulis. Jaja nampak daripada dulu dah Jaja buat benda ni. Jaja tulis aku nak jadi jutawan pada umur 20 tahun. Jaja tulis benda tu dulu. Kalau kita selfish, kita nak kaya diri je. Tu jenis susah sikit yang nak berjaya. Sebab dia fikir diri dia je. Dia tak payah pakai staff, nanti bazir bayar staff mahal-mahal. Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam video seterusnya. Anda bersama saya Afiq Ipin. So dalam video kali ini kita bersama dengan seorang usahawan wanita muda. Beliau yang baru saja berumur 27 tahun kini sudah mempunyai cawangan salon sebanyak 5 buah dan juga mencipta produk penjagaan rambut sendiri dengan jenama Jaja Cinta. Namun permulaannya tidak seperti yang kita sangka, di mana beliau berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan kerana beliau terpaksa berhenti sekolah pada ketika berusia 15 tahun kerana tak nak susahkan keluarga. Selepas berhenti sekolah, beliau buat macam-macam kerja untuk survive, antaranya menjadi tukang gunting rambut, menjadi tukang urut di spa-spa dan juga bekerja di pelbagai salon. Karier perniagaannya bermula dengan menjadi seorang ejen ataupun dropship kepada macam-macam produk orang lain. Namun kini dengan syarikat yang beliau dah tubuhkan selama hampir 8 tahun, beliau sudah berjaya mengumpulkan seramai 3,700 orang ejen di bawah syarikat beliau. Dan pada tahun 2020 sahaja, syarikat beliau mencatatkan jualan lebih daripada 6 juta ringgit Malaysia. So hari ini kita bersama dengan Puan Siti Hajar Eliana binti muda ataupun lebih dikenali dengan nama Jaja. So kita akan dengarkan kisah bagaimana beliau mampu untuk mencipta sebuah salon daripada kosong, tak ada apa-apa sehingga pada tahap yang sekarang ni. Terima kasih Jaja kerana sudi untuk bersama kita pada hari ini. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, boleh Jaja cerita sikit berkenaan dengan background Jaja? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Puan Siti Hajar Eliana binti muda. Saya berumur 27 tahun. Saya mempunyai anak 3 orang. Saya berasal daripada Pulau Musang, Kuala Terengganu. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Seri Nilam. Selepas daripada Jaja berhenti sekolah pada tingkatan 3 tu kan, bagaimana idea yang tercetusnya nak kepada 7 beradik. Saya tak nak lagi susahkan mak, and then saya decide buat keputusan untuk berhenti sekolah. Tapi masa saya pergi sekolah tu, saya balik sekolah terus ke kerja lah. Kerja, dapat duit RM10 daripada kakak bagi duit. Sehinggalah saya berjumpa dengan husband saya pada umur 17 tahun, iaitu pada selepas bekerja di Chinese salon. Masa tu saya berjumpa suami saya tu di Chinese salon, and then pada 17 tahun saya terus berkahwin. Lepas 1 tahun, 18 tahun saya terus buka kedai sendiri. So hasil daripada buka kedai sendiri tu, modal tu dapat daripada bekerja dengan kakak sebelum ni? Modal dapat daripada husband. Dia yang saya pinjam duit dia sebanyak RM600 saya pinjam untuk membeli barang-barang salon yang terpakai. Saya beli, and then saya pinjam lagi duit untuk saya bayar duit sewa. Duit ni saya bayar dalam 1,400 rasa masa tu. Saya pinjam, and then
Saya bermula daripada seorang. Saya seorang tukang gunting rambut. Saya lah buat rebonding. Dan masa tu juga saya adalah ejen produk orang. Seperti saya menjual barang yang Tabita Skincare. Saya menjual scrub yang ada dekat pasaran lah. So, daripada dalam kedai tu, ibarat dah macam Maidin dah. Habis saya masuk. Saya jual barang kedai runcit, so saya jual. So, dekat situlah saya bermula. Kita pergi balik kepada kisah macam mana Jaja berhenti sekolah pada tingkatan 3 dulu kan. Betul. Sebab kalau kita kira berhenti Model sekolah ni dah lah pada masa tu baru umur 15 tahun. Betul. Dah buat keputusan sebesar tu kan. Pernah ada dalam diri Jaja yang mana Jaja rasa macam, oh aku sekolah pun dah habis, bolehkah aku jadi macam orang ni? Bolehkah aku jadi macam orang ni? Tak. Masa tu Jaja memang ada bercita-cita tinggi dah. Jaja nak jadi orang yang berjaya sebab Jaja tengok kakak Jaja dia boleh buat tanpa ada CJ. Sebab CJ bukan menentukan kita punya taraf kewangan kita. Masa tu Jaja fikir dah. Sebab keluarga Jaja tak ada pun orang yang belajar tinggi tapi berjaya je belaka. Jaja fikir gitu. Sebab tu Jaja kata, okay, so aku tak nak dah sekolah. Tapi cikgu bagi tahu Jaja nak kena ambil SPM. Tapi Jaja tak ambil, Jaja decide untuk belajar tuition je. Jaja belajar tuition. Kalau mana yang bisnes yang kita perlu bahagian English, Math, yang mana yang Jaja rasa perlu dalam bisnes. So Jaja ambil kelas daripada luar. So, maksudnya SPM tu tetap ambil? Tak ambil terus. Tak ambil terus lah. Tapi untuk orang kata apa, pembelajaran wajib ni belajar sendiri. Belajar sendiri di luar. Yes. Gitu. Okay, so tu kisah masa zaman Jaja duduk zaman sekolah dulu. Betul. Kan? Okay, berkaitan dengan Jaja punya selun pula kan. Nama Jaja Siti Haja Eliana binti muda. So Jaja tu, Jaja cinta tu asal daripada nama Jaja sendiri lah kan. Okay, nama cinta tu daripada mana? Okay, so dulu saya berminat untuk letak macam saya ni jenis macam suka yang macam soft-soft, yang love-love. Saya suka macam-macam benda yang nampak rasa macam sweet, romantic, yes. And then saya letaklah nama cinta tu. Lepas tu saya nak try daftar SSM, saya tak boleh. Sebab cinta tu dah ada orang register. So Jaja pun terpaksa tambah nama Jaja dekat depan. Dulu kita orang memang decide tak nak pun letak nama sendiri. Lepas tu terpaksa letak. So rezeki dekat situ Jaja cinta. Yes. So memang asal-asal start dengan cinta dah. Yes, cinta dulu. Cinta dulu barulah masuk nama Jaja. Jadi kan macam Jaja buat bisnes ni kan. Tipulah kalau kita kata macam dok pernah stres ke, dok pernah ada masalah ke, mesti setiap hari mesti ada masalah baru datang. Okey. Jadi kalau Jaja rasa down ke, stres dengan ejen ke, stres dengan customer ke, macam mana cara Jaja handle benda tu? Handle down, stres tu. Okey, kalau Jaja lah, Jaja sit down untuk diri Jaja seorang, Jaja sit down balik, Jaja muhasabah diri balik, kenapa aku buat bisnes ni? Bukan aku nak down ke apa. Aku nak berjaya. Aku nak orang berjaya dengan aku. So, Jaja tengok balik mission, vision Jaja. Kenapa Jaja mula benda ni? Kenapa kita nak kena stres? Sebab kita yang mula benda ni. So, Jaja fikir, tengok balik impian kita. Apa yang kita nak sebenarnya. Jadi, kalau contoh ada challenge, cabaran tu, semua tu, kita akan solvekan satu-satu. Jangan kita nak kena marah semua orang. Tak. Kita list satu-satu masalah yang kita ada. And then kita akan solve satu. So, ya, Jaja buat gitu. Jaja tengok balik mission Jaja. Impi yang Jaja nak capai apa. Ya. So, kita ingat balik. Kenapa kita kenapa kita bermula. Kenapa kita mulakan benda ni. Bukan sebab kita nak kaya ke apa. Kita nak bantu keluarga kita. So, kenapa nak kena down, nak kena stress? Tengok jadi balik. Maksudnya Jaja akan ingat balik big why kenapa start bisnes ni lah. Yes. Sebab Jaja dulu ayah Jaja seorang kontraktor, iaitu ada duit lah sikit orang kata. Kontraktor buat benda dulu tu? Kontraktor rumah, buat sekolah, buat rumah, buat jalan. Lepas ayah Jaja meninggal tu, kita orang hidup macam tak tentu hala. Sebab dah ayah tinggal dengan keadaan tak ada apa-apa. Jadi Mak Jaja terpaksa kena bertukar lumus untuk jaga
anak-anak, masa tu anak-anak memang berkahwin dah. Tapi nak survive diri sendiri pun tak ada. Masa tu Jaja paling bongsu kan? Jaja bongsu. Jaja seorang je yang belum berkahwin masa arwah tak ada tu. Jadi dia nak besarkan Jaja ni Jaja macam tengok dia pun tak cukup duit nak pergi buat kedai kat dia dulu, buka kedai makan. Jadi Jaja tengok dia nak buat modal kedai dia pun dia tak ada duit. Dia asyik pinjam dengan kakak je. Duit ada tak hari ni mama nak pinjam. Jadi Jaja kata kat situ, apatah lagi aku nak minta duit sekolah. Tu maksudnya kat sini sebab utama berhenti sekolah dulu adalah disebabkan keluarga. Tak mau susahkan keluarga. Betul, tu lah. Maksudnya pada zaman tu bila ayah tak ada dah, jadi kakak jadi tulang belakang. Betul. Family masa tu. Tu pun kakak pun hidup ibarat macam cukup makan je. Hanya cukup makan je, bukan kedai. Ambil tu boleh juga bagi ke mak sikit, tapi tak banyak lah, RM50. So takkan Jaja kat situ nak pergi sekolah mungkin kat RM10. Siang, pagi sekali, petang pula. Jadi Jaja rasa better Jaja pergi kerja sendiri je, cari duit sendiri. So Jaja berniaga pasar malam dengan kakak. Balik sekolah, niaga pasar malam sampai pukul 10 malam baru tutup kedai. And then pagi esok Jaja pergi sekolah lagi. Balik sekolah pergi kerja lagi. Jadi Jaja rasa, kenapa aku nak kena pergi sekolah? Jaja rasa gitu. So sebab tu Jaja kata, TJ bukan menentukan kita ni siapa. Sebab Jaja umur 20 tahun, Jaja dah jutawan dah. Tak buat bisnes salon ni sama berapa? 18. Ambil masa 2 tahun je. Jaja jadi jutawan dah. Mungkin sebab pada masa tu umur 15 tu Jaja Betul. Betul. Sebab Jaja bermula awal kot. Jaja rasa Jaja bermula awal. Okey, sepanjang Jaja buat bisnes salon ni kan. Apakah kata peristiwa yang mana kegagalan terbesar sebelum jadi pada tahap sekarang ni? Pernah ada macam rugi puluh-puluh ribu? Ada. Masa dulu Jaja lepas je Jaja kahwin, Jaja dok belajar. And then bila Jaja dok belajar tu, Jaja rasa setahun juga Jaja dok pernah dapat untung daripada syarikat. Jadi Jaja decide khabar ke husband, kalau kita tak ada untung di bulan ni dah, kita tutup je lah kedai, kita pergi kerja balik. Kalau tak ada untung juga. Lepas tu husband khabar, okey, kita tergaja dulu buka. Kalau ada, kita ni je lah, start je lah. Lepas tu Jaja ada pula pekerja yang curi duit. Jadi Jaja dekat situ je kata, aku ni kenapa aku siapa boleh jadi curi duit? Dah aku tak ada napa-napa. Tiba-tiba mu nak kena curi duit pula. So Jaja pun rasa okey, aku buat memang kena ni lah. Jaja cari ilmu. Lepas tu Jaja ada Jaja ada impian. Jaja jenis yang bercita-cita tinggi. Jaja daripada budak lagi memang aku yang nak jadi macam-macam Jaja letak, macam Jaja ada tulis. Jaja setiap kali Jaja nak apa-apa Jaja tulis. Jaja nampak daripada dulu dah Jaja buat benda ni. Jaja tulis aku nak jadi jutawan pada umur 20 tahun. Jaja tulis benda tu dulu. So maksudnya masa zaman sekolah tak ada dah niat jadi jutawan. Betul. Sebab Jaja di circle yang bisnes. Sebab keluarga Jaja semua bisnes. Jadi sebab tu Jaja digolongkan sebagai orang-orang yang macam circle yang bisnes. Jadi Jaja orang yang ada CJ, Jaja kata Jaja tak nampak CJ tu boleh membuat jadi jutawan. Jaja tak nampak benda tu masa tu. Sebab kita di circle yang bisnes dah. Macam Jaja khabar tadi kan. Jaja dah bercita-cita tinggi daripada zaman sekolah. Lagi, daripada awal lagi. Kan. Bila kita ada sesuatu yang kita nak dalam hidup kita ni kan, bila kita nak capai sesuatu, akan ada satu masa orang tak akan puas hati dengan kita. Orang akan kecam kita, orang akan nak menjatuhkan kita. Jadi setiap kali orang tak puas hati kita ke, orang kata macam-macam ke kita ke, mana Jaja buat? Okey. Apa Jaja orang buat? Yang kata ke Jaja, macam kalau Jaja belajar lah, dia kata anjing-anjing yang menyalak. Jadi Jaja ambil anjing yang menyalak tu sebagai kebengangan Jaja. Oh, mau kata ke aku gini ya? Oh, nanti aku akan buktikan yang aku ni berjaya. Jaja buat benda tu sebagai batu locak tang Jaja untuk berjaya. Menurut kata ke aku, kata lah, aku boleh buat lebih lagi. So makin ramai, kita lagi semangat. Betul. Masa cara Jaja balas tu adalah dengan kejayaan. Betul. Bukan kata balik. Dok. Jaja dok. Yang Jaja bukan jenis yang macam nak kata balik dok. Jaja senyap, aku buktikan dengan result. Lepas tu ada saya tengok dalam
Jaja punya Facebook, Instagram kan. Jaja banyak juga berkongsi tips bisnes dalam tu kan. Ada salah satu video tu saya tengok Jaja kamu yang kepada usahawan baru ni kan. Jaja tak galakkan mereka untuk buat loan untuk start bisnes. Kenapa Jaja tak? Disebabkan loan lah, kita jadi struggle. Bila kita start buat loan, kita akan tertekan. And then, kita nak kena buat loan lagi. Betul tak? Bila kita start dah pandai untuk buat loan, nanti bisnes kita dah akan jalan. Jadi, kita duduk mikir loan, nak pinjam. Jadi, kita dah ajar diri kita dengan loan. Jadi, sebab tu Jaja kata ke orang-orang bisnes yang baru nak mula, jangan buat loan. Sebab bila kita buat loan, kita tak akan buat bisnes kita ni ke arah kejayaan. Sebab kita duk fikir pasal loan tadi tu. Jadi kita kena cari sale untuk kita dapatkan kejayaan. Cari sale lagi. Yeah. Itu maksudnya bermula dengan gapo ada loan. Betul. Bermula dengan apa yang ada di tangan. Macam tadi Jaja kabo yang silap kita dulu adalah sebab kita duk belajar. Betul. So kita ada rugi sikit kan. Jadi dalam bisnes Jaja ni kan, siapa yang tempat yang Jaja belajar? Siapa mentor Jaja? Dan kenapa Jaja jadikan orang tu sebagai mentor Jaja? Okay. So, Jaja pernah rugi sebanyak 35,000 buat produk sendiri. Kononnya Jaja ni nak jadi founder lah masa tu. Pada umur tu dalam umur 19 tahun. Jaja nak jadi founder. And then Jaja terpaksa pinjam dengan husband lagi. Sebab Jaja kata, ramai je founder yang kaya, yang berjaya. Jaja nak jadi macam tu je khabar. So, husband terpaksa korek balik duit bank, bagi ke Jaja untuk buat produk. Masa tu Jaja buat 35,000 tu dia sebab simpan sebelum yang dia kerja dulu. And then dia bagi produk dengan harga mahal. And then kualiti pun tak okey. Jaja dah habis dekat situ dah lebih daripada 35,000. Dah buat marketing lagi apa semua. And dia kata, aku kalau nak berjaya, kena ada mentor. Jaja pun pergi jumpa dengan kawan Jaja, iaitu Cik Imran masa tu. Jaja pernah kontak dengan dia nak tanya pasal radio. Jaja nak masuk radio. Rupanya, Jaja nak masuk radio tu untuk marketing. Rupanya, bukan setakat marketing. Jaja dah tahu. Banyak lagi yang Jaja tak tahu. Nak cara buat sale tak tahu. Cara marketing tak tahu. Jadi dekat situ dia kata, Jaja better Jaja pergi ke Datuk Wira Azizan Osman. Masa tahun 2015. Iaitu Jaja umur 19 tahun. Lepas pada Jaja pergi ke Dr. Azizan Osman tu, Jaja dah belajar pasal kolam jiwa, macam mana kita nak kena ada big why. Masa tu Jaja tengok balik, aku punya kuat dah dulu. Benda ni aku kuat dah dulu. Jadi kita nak kena asahkan balik lah. Jaja pilih Dr. Azizan tu sebagai kekuatan semangat Jaja. Semangat Jaja. Bila kita ada semangat, barulah tindakan tu akan bergerak. Betul tak? Kalau tak ada semangat, kita nak gerak pun tak gerak. Gitu. Jadi Jaja dengan semangat tu mari tindakan kita. Yes. Jadi kalau contoh tak ada semangat nak bisnes, asyik down. Kalau kita tak ada knowledge, nak kawal diri kita pun tak pandai. Nak telah nak buat bisnes. Betul. Gitu Jaja fikir. Dalam Azizan Osman tu 2015, Jaja ada jumpa kawan Jaja iaitu Kak Nora. Dia ajak Jaja ke Sifu FBX, Sifu Bak sekarang ni nama dia, Sifu Jamal. Dia more to marketing, guru of marketing Jaja. Daripada tahun 2015 sehingga 2021 ni, Jaja stay lagi duduk dengan Sifu Jamal untuk bahagian marketing, bahagian sale, bahagian semua produk launching ni semua Jaja tanya dia. Lepas tu satu lagi Jaja dok, bila kita pergi belajar ni kan, tambah kalau kita pergi belajar dengan orang yang macam Datuk Aziza dengan Sifu Bat ni, orang yang memang dah ada nama. Betul. Kan. Jadi kos yang kita kena keluar pun tinggi juga. Betul. Okey, jadi ada setengah orang kata, apa yang boleh pergi siapa kelas gini habis apa puluh ribu, ada siapa ratus ribu. Betul. Tak suruh benda tu rugi kau. Masa dulu kelas-kelas yang macam Dr. Azizan Osman nak kena bayar 6,000 baru boleh masuk. Dan kalau macam Sifu ya RM200. So Jaja ambil mentoring, jadi mahal sikit lah. Tapi masa Jaja decide nak masuk kelas tu, Jaja dah survey dah dia punya testimoni macam mana orang masuk kelas tu.
And then kalau tengok balik Sifu punya testimoni semua daripada sale ratus-ratus ke naik juta, daripada banyaklah Jaja tengok testimoni. So Jaja kata okay, kita masuk je try dulu. Sebab Jaja kata percaya kepada ilmu bisnes. Kalau kita tak tahu pasal ilmu bisnes, kita nak run bisnes macam mana? Kalau sekarang memang dikatakan banyak kelas yang percuma. Kelas yang percuma. Jadi kita atas diri sendiri je nak ke tak ambuh. Sebab sekarang ni Datuk Wira Azizah Osman, dia dah ada kelas-kelas percuma yang ada setiap minggu ada. Kalau macam Sifu ada juga kelas-kelas percuma. Jadi kenapa kita dulu tak ada benda yang percuma? So ilmu tu maksudnya mudah dah dapat. Betul. Lagi sekarang lagi mudah nak dapat ilmu. Cuma kita je nak ke tak ambuh. Okay, macam Jaja buat bisnes lama ni kan. Apa benda prinsip yang Jaja pegang, jadilah gapung-gapung sekalipun, jadilah benda-benda sekalipun, Jaja tak akan langgar benda tu. Apa benda tu? Prinsip Jaja. Jaja fikir gini, buat sampai jadi. Benda ni Jaja dapat daripada Sifu. Tapi betul lah, kita kena buat sampai jadi. And then trust the process. Mana ada orang berjaya hari ni, baru masuk kelas hari ni, esok nak kaya lalu, jutawan lalu, tak ada. Jadi Jaja kata trust the process, but step by step. So Jaja percaya benda tu. So nak jadi jutawan tu bukan dalam masa sekejap. Betul. Jaja ambil masa dalam 2 tahun ke 3 tahun baru boleh dapat capai 1 juta pertama. Mula-mula nak start tu susah sebab ramai kita tengok Betul. orang ni dia nampak result kan. Betul. Tapi bila dia start buat, dia tak trust the process. Jadi bila Betul. ada halangan sikit, dia give up tak buat dah. Kan. Sebab itulah misi yang jelas buat kita jadi cepat untuk buat tindakan. Ni kita dah ada misi je jelas. Mu nak gimana pun mu dah tahu. Jadi baik mu sit down balik, tulis balik kenapa yang mu nak kena capai. So asas tu kena clear. Yes, macam Jaja khabar lah, big why apa semua tu yang tu membuat kita tu jadi push naik ke atas. Bukan sekadar Aku nak kaya diri sendiri, tak ada. Tak ada. Jaja ada jenis gitu. Kalau kita selfish, kita nak kaya diri je. Tu jenis susah sikit yang nak berjaya. Sebab dia fikir diri dia je. Dia tak payah pakai staff. Nanti bazir bayar staff mahal-mahal. Ni Jaja, kita Jaja prinsip Jaja. Kata kalau kita nak pergi laju, Betul. kita boleh buat seorang. Tapi kalau kita nak pergi jauh, kena ada team. Kena ada team juga kan. Okay, macam tadi saya tengok setakat hari ni Jaja dah ada lebih daripada 3,700 ejen kan. Okay, dalam masa yang sama Jaja juga seorang ibu kepada tiga orang anak. Yes. So Jaja juga ada tanggungjawab terhadap suami. So setiap hari macam mana Jaja balancekan masa untuk tanggungjawab terhadap keluarga dan bisnes ni? Dulu sementara Jaja tak ada staff, Jaja seorang, Jaja tukang gunting rambut. Pukul 8.30 tu siap-siap anak, bawa anak ke kedai dulu. Kita tak ada alasan, aku ada anak, aku tak boleh berjaya. No. Kalau mu betul-betul nak berjaya, mu sanggup nak buat apa saja. Takkan nak tinggal anak korang. So Jaja bawa anak ke kedai. Masa tu duduk mama tengah buat rambut. Masa tu anak mu berapa masa tu? Masa tu Jaja baru lepas 40. Jaja dah buka kedai. So Jaja bawa anak tu mungkin dalam umur sebulan 2 bulan. Bayi lagi kecil. Jaja bawa lembek, toto apa semua kat kedai. Jadi kalau orang tengok tu, orang tengok anak sekali, kecil lagi anak. Betul, kecil lagi. Lepas Jaja ambil pula staff seorang. Masuk 2 orang, masuk 3 orang. And then kita pun pandai balance. Okay, pukul 10 aku kena pergi kedai. Anak pukul ni, pukul 8 malam kena duduk dengan anak dah, jaga anak. So, Jaja dah ada jadual dah. Pukul ni duduk dengan anak. Pukul ni kena staff. Pukul ni kena ada meeting. Pukul ni dah ada jadual. Maksudnya perancangan masa tu perancangan tu penting. Perancangan masa. Banyak orang saya tengok kan, dia jadikan tak pandai kawal masa. Itu satu. Yang kedua, dia jadikan family tu sebagai alasan. Betul. Dia kata, anak lah, tak apalah, mu bujang, mu tak apa, mu tak cikgu lagi. Aku tak boleh buat gini. So, dia tu menyebabkan dia orang jadi terhalang. Betul. Nak buat. Tak boleh. Kita kena, anak kita pun menyebabkan datangnya rezeki ni. Bukan kerana anak kita tak nak buat apa-apa. Bukan. Cumanya kita kena pandai kawal je. Anak kena duduk dulu, mama nak kena buat kerja. And then kena bercakap dengan anak. Mama pergi work dulu jangan baloh. So sekarang ni Jaja dah ada maid lah yang jaga
anak-anak. Ya, kalau kita tengok sekarang ni orang nampak lah berjaya pakai orang gaji apa semua kan. Tapi Dulu kita nak tengok dulu betul, lah macam mana kita start. Sebab ramai orang dia start dengan not start tu. Jaja memang bawa anak pergi kedai lah. Dulu kalau sekarang ni anak-anak duduk dengan mat. Tapi dulu masa Jaja mula dulu memang bawa anak pergi kedai. Kelek pergi mari anak. Last question lah Jaja. Apa ni? Apakah salah satu skills yang Jaja rasa penting untuk seseorang usahawan tu? Salah satu skill ataupun attitude yang Jaja rasa benda ni patut ada dalam setiap diri usahawan. Kalau sikap ataupun ni lah, kena ada dekat semua orang usahawan. Nombor satu, kita kena ada ilmu. Yang tu nombor satu yang penting. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak dapat strategi. Bila strategi tak ada, kita tak akan dapat planning. Bila planning tak ada, benda tu tak jalan. Jadi sebab tu kena pentingnya ilmu. Nombor dua yang pentingnya Jaja tengok kat sini, jangan mudah putus asa. Ingat balik impian kita, big why kita. Apa kita kena mula sebenarnya benda ni. Nombor tiga, kena ada team yang power. Kalau kita seorang-seorang, kita susah nak buat sebab kita ada 2 tangan je. Kalau kita ada 10 orang iaitu, kita ada berapa puluh tangan dah ada. Banyak. Jadi kita lebih cepat lagi untuk berjaya. Nombor 4, kena penting, kita kena ada guru. Guru yang ajar kita, mentor kita. Orang yang tunjuk jalan ke kita. Betul ke jalan ni atau salah jalan ni? Maksudnya kalau belajar sekadar baca buku ke tak boleh. Tak boleh. Kita kena ada mentor ataupun leader. Leader. Kalau you all punya agent, kena ada leader yang jaga korang. So, nombor 5, apa yang Jaja nampak penting sekali adalah buat sampai jadi dan tunjukkan result. Jangan kita hari ni je baru mula, esok nak berjaya tak. Buat sampai jadi, trust the process, step by step, tulis apa yang to-do list, every day kena ada impian yang baru, apa goals yang baru. So sebab tu kita boleh berjaya. Bukan kita kena mencari kejayaan setiap hari, barulah kejayaan-kejayaan besar akan datang. Jaja nak share satu lagi. Kita kena ada 1% peningkatan setiap hari. Ataupun 1% kejayaan setiap hari. Kalau setahun, kita bersamaan dengan 365% peningkatan atau kejayaan kita. So, jangan buat banyak-banyak, 1% setiap hari. So, masa dah sehari tu, walaupun sekecil-kecil achievement pun tetap achievement. Yes. Jadi, kena cari 1%. Ini kalau down hari-hari nak cari 1% macam mana? So, down kena fikir balik yang Jaja kata tadi. Impian, big why. Kenapa kita kena bermula? And then, last kali Jaja nak share, kena ada target yang jelas. Jangan hari ni nak 1 juta, esok boleh tak. Kita kena ada target yang jelas. Step by step. Kalau capai 100,000, kena capai 200,000. Capai 200,000 ke 300,000. Jangan letak lalu 1 juta. Nanti you punya body ataupun jadi stres. Letakkan benda yang kecil dulu. Jangan letak benda yang besar sangat. Aku kata, ukur baju di badan sendiri. Maksudnya tak boleh banding orang lain. Betul. Jangan tengok jalan orang. Kena tengok jalan on track kita punya jalan sendiri. Sebab mungkin orang lain jalan tak sama macam betul. Kita kan. So contohlah kalau di antara penonton-penonton, viewer-viewer ni nak follow Jaja ke ataupun ada yang berminat nak jadi ejen ke, dekat mana orang boleh dapatkan maklumat? Kalau you nak follow Jaja, personal Jaja adalah Jaja Eliana. Sama juga dekat dalam IG, Jaja Eliana. And then kalau untuk business adalah Jaja Cinta Hair Care Malaysia. Boleh cari dekat page, dekat dalam IG, Jaja Cinta HQ. So, website Jaja, jajacinta.com. So, itu saja perkongsian Jaja hari ini. Okay, terima kasih Jaja sebab sudi meluangkan masa bersama kita hari ini. Okay, jadi sekiranya korang rasakan tips dan juga idea daripada founder Jaja Cinta ni bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe video ni supaya in future kita boleh bawakan kepada anda lagi ramai orang-orang macam Jaja. Thank you. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.